Syukur. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik dan juga memberikan kita satu keadaan aman, tenang dan juga sejahtera. Saya datang daripada Selangor, saya mood cuti hari ini. Orang di KL semua tengah kerja. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung cerita tentang kisah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, yang kita boleh sebut dia sebagai duta pertama yang dihantar oleh Nabi SAW. Sebelum kita pergi kepada kisah yang kita akan ceritakan ni, kadang-kadang kita perlu lihat balik. Kita cerita sebelum ni waktu Nabi SAW mencecah usia 40 tahun Nabi mencari makna. Nabi mula rasa harta yang stabil, keluarga yang sejahtera itu tidak mencukupi. Ada perkara yang lebih dalam, ada perkara yang lebih mendasar, mencari maksud hidup. Sebab tu Nabi SAW pergi ke Gua Hira, menyendiri, berfikir, bertafakur, mencari petunjuk. Sama juga kita mungkin dalam skala kita hari-hari ni, kita bangun ni, kita ada orang yang bangun tu dia semangat setiap hari nak pergi kerja tu. Sebab dia rasa kerja tu bagi dia tenaga lah, kerja tu bagi dia rasa fulfill, puas hati. Dia rasa dia sedang berada di satu landasan macam dia berjuang untuk sesuatu. Tapi ramai dalam kalangan kita yang pagi-pagi bangun tu, setiap pagi tu adalah derita kan. Bangun, nak bersiap, nak pergi, masuk jam, keluar jam. Dan cycle tu berpusing untuk banyak tahun. Dan itu menyebabkan semakin hari semakin kita hilang minat lah. Hilang minat tu bukan hanya pada kerja tu. Kita rasa macam hidup ni apa je ada. Habis pencen, mati gitu lah. So dia kurang ada, macam ada api yang membakar kita kejar sesuatu. So hari ini saya nak cerita tentang seorang sahabat ni. Seorang sahabat yang kalau kita boleh lihat, kita rasa macam nak hidup macam dia. Sebab bila dia dapat satu benda tu, dia pegang tu, dan dia sanggup kehilangan apa sahaja disebabkan apa yang dipercaya dan apa yang dia pegang. So itu memberikan dia makna. Dan dia sangat muda ketika dia terima, dan dia sangat muda ketika dia mati pun, radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita akan cerita tentang kisah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair. Saya akan cerita background dia, daripada keluarga apa dia datang, kemudian bagaimana kehidupan dia, dan macam mana dia boleh masuk Islam, dan apa berlaku selepas dia masuk Islam, dan bagaimana dia adalah kita panggil duta pertama yang dihantar ke Yathrib, dan dia adalah founding father ataupun macam bapa pembukaan kota Madinah tu. So dalam kalangan masyarakat Arab, sebenarnya tak adalah jauh sangat beza dengan kita kan nak bayangkan hari ni. Kita always ada keluarga-keluarga elit kan. Dalam masyarakat, satu masyarakat tu ada keluarga elit. Dalam kalangan keluarga elit tu ada beberapa individu yang super rich, yang sangat-sangat kaya. Sebelum ni waktu kita cerita tentang Khadijah radhiyallahu anha, ingat tak kita sebut Khadijah adalah wanita Quraisy yang paling kaya. Kalau ada majalah Forbes tu, dia nombor 1 dalam kalangan woman lah, wanita. Tapi ada juga riwayat yang sebut bila dia buat bisnes, market share dia lebih besar daripada Abu Sufyan, daripada Abu Jahal. Maksudnya dia memang kaya, dan itu sangat rare dalam kalangan orang Arab. Sebab selalunya perempuan tak jadi kaya, sebab harta daripada suami tidak diwariskan kepada isteri, dan harta daripada ayah tidak diwariskan kepada anak perempuan. Tapi macam mana dia boleh jadi kaya? Sebab dia berkahwin dengan orang yang datang daripada kabilah luar. So bila suami dia yang kaya tu meninggal, harta tu pergi kepada Khadijah, dan Khadijah pula orang yang pandai invest capital tu dan besarkan dia punya asset ataupun wealth dia.
So dalam keluarga elit ni, ada satu keluarga yang mana dalam keluarga itulah lahirnya Mus'ab ibn Umair ni. So dia adalah keluarga super rich. Dalam kalangan yang rich tu, bapa dia tu paling kaya. So bila bapa dia meninggal pada ketika Mus'ab ibn Umair masih muda, harta tu telah diwariskan kepada Mus'ab lah. So Mus'ab ni, kalau kita nak imagine hari ni, dia adalah budak muda. Tuan-tuan pernah tengok kan, budak-budak umur 18, 19 dah jutawan. Kita boleh nampak macam mana dia orang kepala masuk air kan. Dia tak boleh handle wealth, tak boleh handle the amount of power dan access yang dia ada. So Mus'ab bin Umair ni dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy, dia bukan hanya paling kaya, dan kaya ni kita define sikit. Dia kalau pakai baju tu tak ada kat butik paling mahal pun. Dia punya baju adalah tailor, custom tailored, daripada tukang jahit yang premium dekat Yaman. So orang lain nak acah-acah pakai baju brand macam dia pun susah. So baju dia tak ada, brand tu tak dijual. Kalau dia pakai kasut dia pun custom tailored. Dan bayangkan, dia pakai minyak wangi yang paling mahal. Kalau dia dah datang dekat dengan tempat kita tengah lepak, kita tahu Mus'ab dah dekat somewhere sini. Sebab dia punya bau dia tu. Dan kalau dia lepak dekat satu tempat tu, contoh dia pergi kat kafe, 2-3 hari lepas tu pun orang datang kafe tu, orang tahu, hari tu Mus'ab ada datang sini ya. Sebab dia punya perfume tu. Hari ni kita kena ambil gambar letak kat IG kan, orang tahu dulu datang sini kan. Tak, ni orang pakai dia punya perfume tu, orang tahu dia punya bau dia. Cuma Mus'ab bin Umair ni, dia bukan budak muda yang masuk air tu. Dengan duit dia tindah orang, dia remehkan orang, tak. Dia budak yang smart. Dia ada harta banyak dan dia sangat disayangi oleh ibu dia. Ini sangat penting konteks ni. Bila ayah dia meninggal, ibu dia tak berkahwin dengan lelaki lain, dan ibu dia manjakan Mus'ab ni like nobody lah. Memang paling disayangi, paling dimanjakan. Dan dia ada 3 adik-beradik. Seorang adik abang kandung, seorang lagi. Orang Arab biasanya ada 2 isteri atau lebih. So dia ada seorang lagi abang tiri. Okay. So itu je adik-beradik dia. So bayangkan harta yang banyak tu diwariskan, dan dia dapat portion yang besar sebab dia daripada anak kandung, daripada ibu yang ada tu. Sampailah, kalau kita boleh bayangkan, budak-budak muda semua nak dapat akses lepak dengan dia. Kalau hari ni ada, kalau dulu ada TikTok, dia TikTok famous lah. Influencer, betul-betul influencer. Memang nanti kita akan lihat dalam sirah, orang tak boleh nak buat apa kat dia, sebab kalau kacau dia ni, nanti kacau, follower lain akan ikut dia kan. Sekarang ni influencer, kalau dia zalim pun dia buat macam dia dizalimi, dia ada ramai orang support kan. So situasi dia macam tu. Sampailah dia ada 2 benda. Satu, influencer ni semua orang follow dia punya update. Semua orang tengok, orang follow stories dia, orang tengok dia pergi mana, percutian dia, brand barang dia pakai. Yang kedua, influencer ni ramai orang akan feed dia info. Kalau tengok ada isu ke kes ke, orang akan tag influencer kat bawah tu kan, bang tengok ni bang, ada kat benda kat sini. So Mus'ab bin Umair ketika membesar, dia tak pernah lagi dengar pasal Islam ni. Dia masih muda, 16-17 tahun. Tapi ramai budak muda yang mula bagi tahu dia, kau tahu tak, kau ada perasan tak, sekarang ni ada satu gerakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang kepada cara hidup yang lain daripada cara hidup kita, dan mereka selalu berkumpul di Dar Arqam, di rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam. Rumah tu macam markas lah, headquarters. Nabi kumpul, Nabi buat kelas. Tapi sebenarnya itu rahsia, Nabi tak hebahkan, bukan semua orang tahu. So maksudnya ada insider yang datang dan bagi tahu dekat Mus'ab. Dan Mus'ab ni seperti mana sewajarnya budak muda yang tidak mudah di brainwash ataupun dia dengar, dia ikut je. Sebab dia influencer kan, dia influence orang, bukan dia influence. So dia curious, dia ada rasa nak tahu. Dia dengar tak? Mesti dia dengar ramai orang cakap. Nanti kita akan tengok pakcik dia Uthman ibn Talha, antara orang yang menentang Nabi SAW pada peringkat awal, tapi kemudian dia masuk Islam. Sampai hari ini kunci Kaabah ada di bawah keturunan dia. So dia curious, orang semua cakap benda buruk tentang Nabi SAW, tapi dia kemudian dia sendiri pergi.
Dia sendiri pergi ke mana? Pergi ke Darul Arqam. Pergi dan ketuk. Kita pernah dengar scene Umar Al-Khattab pergi Darul Arqam. Umar Al-Khattab ketuk pintu, para sahabat tengok dekat lubang kecil tu, macam kat hotel tu. Tengok Umar, bagi tahu semua dah menggigil lah. Aduh, apa tak jadi dah. Kan, nasib baik ada Hamzah dan Nabi SAW yang berani kan. Hamzah kata takut apa? Sama ada aku penggal dia atau dia masuk Islam kan. Kemudian bila Umar masuk, Nabi sendiri yang pegang collar Umar dan tarik dia ke bawah. Tanya, apa benda, apa masalah kau datang sini? Dan kemudian dia masuk Islam. Radhiyallahu anhu. So bila Mus'ab datang, semua orang macam blur. Siapa dia datang sini? Ni ada IG live ke? Kenapa dia datang sini? Dan semua orang macam rasa macam tak sangka. Dan Mus'ab ibn Umair sedang melihat satu kumpulan, bayangkan ini Darul Arqam, yang bukan kelas dia. Orang miskin, hamba. Kalau ikut standard biasa, just datang dan tengok circle tu bukan circle dia tu, dia dah boleh macam so okay lah, tak apa lah. This is not my place lah, this is not my level kan. Tapi dia datang, dan Nabi SAW pun biarkan dia datang dan dia duduk. Dan Nabi SAW cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, baca beberapa ayat Quran. Mus'ab bin Umair masa tu juga masuk Islam. Dia masuk Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia influencer, kena ingat. So kalau dia isytiharkan keislaman dia di luar, akan timbul banyak kontroversi, banyak tajuk berita, banyak nanti isu yang akan timbul. So Nabi SAW pesan pada dia, pada peringkat awal ni kau rahsiakan sahaja. Sebab Nabi sedang bina base, tak cukup strong lagi, belum lagi masanya untuk ianya dihebahkan. Dan dia hanyalah seorang budak muda. Sebab dia ada pakcik, dia ada, dan dia daripada keluarga elit. Kena ingat tu, sangat rare, sangat susah kalau kita nak experience tengok orang-orang yang dia super celebrity, dia nak masuk Islam, dia nak announce kat public tu. Sangat susah. Atau dia billionaire, dia nak announce benda tu sangat susah. Saya bila buat research pasal mu'alaf waktu saya buat master dulu, kita semua lahir senang-senang kan. Dah diazankan kanan dan kiri, dah lahir tu Muslim. Kita rasa benda tu kita dapat sangat cheap, kita tak ada effort pun. Hence kita rasa macam tak ada apa-apa. Sebenarnya ramai kat Malaysia sekarang ni yang kita panggil silent Muslims. Dia masuk Islam tapi dia tak bagi tahu siapa-siapa pun dia masuk Islam. Sebab ada banyak benda yang dia kena fikir. Keluarga dia, tempat kerja dia, status dia dan sebagainya lah, macam-macam. Dia orang solat secara rahsia, dia orang tak makan makanan haram secara rahsia. Dan orang tak perasan sampai lama tu baru orang akan, sebenarnya dah masuk Islam, dah lama dah, tapi diam. Dia panggil silent believer ataupun silent Muslims, ataupun secret conversion lah. Dia tak daftar pun, kalau dia meninggal pun kita tahu dia Muslim. Okay, so Mus'ab bin Umair, the moment dia datang kelas Nabi SAW, dia dengar dakwah Nabi SAW, dia terus commit. Setiap hari dia akan datang, dan dia tidak cerita dekat siapa-siapa, termasuk ibu dia yang paling dia rapat. So ibu dia pun tak boleh detect dia dah masuk Islam. Sampailah ada waktu malam, sebelum solat difardukan 5 waktu sehari, Nabi SAW dan para sahabat memang ada solat pada waktu pagi dan waktu petang ataupun malam. Tapi tidak ada waktu subuh, zuhur, asar, itu tak ada. So ada satu hari Mus'ab pergi solat waktu malam di depan Kaabah, dan pakcik dia Uthman ibn Talhah nampak. Okay, Uthman ibn Talhah. Bila Uthman ibn Talhah nampak, dia kata ini kena bagi tahu kat mak dia ni mesti mak dia tak tahu. So dia selalu macam ni, ada orang yang kantoikan kan. So dia pergi, dia jumpa dengan mak kepada Mus'ab bin Umair, bagi tahu, anak kau aku nampak dia beribadat sebiji macam orang-orang yang ikut Muhammad beribadat. Aku suspect dia masuk Islam. So mak dia kata tak mungkin lah, macam parents sekarang lah kat sekolah kan, anak ada buat hal, tak mungkin anak saya baik, anak saya itu, padahal dia tak tahu anak dia ada 2 alam. Ramai sekarang kita parents ni, kita tahu anak kita hidup 2 alam. Kalau tuan-tuan tengok dokumentari di Netflix dan sebagainya pun dah banyak dah yang tunjukkan dia ada alam yang dia duduk hidup depan mata kita ni, dia ada dunia lain dia, yang mayanya, yang totally different. Dia ada watak yang berbeza. Itu pening cikgu kat sekolah pun. Sebab bila benda cikgu cerita pasal anak
anak dia kat sekolah, mak dia tak boleh bayang. Tu siapa tu? Kau cerita pasal siapa tu? Mak dia pula cerita anak saya macam ni kat rumah. Cikgu tu kata, tak kenal tu siapa tu? Totally different. So bila beritahu dekat mak Mus'ab bin Umair, mak dia tak percaya, sampailah dia orang panggil Mus'ab datang dan tanya depan-depan, dan Mus'ab kata ya. Mus'ab tak nak sembunyikan lagi, dia beritahu ya, saya masuk Islam. Mak dia tak pernah pukul dia selama ni. Dia jadi sangat marah. Dia nak pukul tapi dia tak sampai hati, dia tak pukul juga. Dia menjerit, dia meraung, dia melepaskan marah dia, kecewa dia, patah hati dia. Nak kata betapa sayangnya mak dia kepada Mus'ab bin Umair, dan kita mesti boleh faham betapa sayangnya Mus'ab kepada ibu dia. Dia dibesarkan dengan penuh. Dan Mus'ab, tadi saya sebut pasal baju dia, brand kasut dia. Dia even pakai macam-macam aksesori emas, rantai, gelang. Dulu memang kebiasaan orang lelaki pakai rantai emas dan gelang ni. Islam yang datang kemudian mengharamkan. Dan dia tak tahu nak buat apa, dia penjarakan Mus'ab bin Umair. Di rumah mereka yang besar tu, ada belakang tu tempat macam dapur ke macam store tu, dia ikat Mus'ab bin Umair dan kunci dalam tu, diasingkan daripada orang berbulan-bulan supaya dia berubah fikiran, supaya dia rasa tak apalah, tinggal je lah. Dan kena ingat, dia dah biasa rasa makanan yang paling sedap, mewah. Dia dah biasa hidup bilik ada aircon. Saya bagi bayangan macam sekarang ni, duit allowance banyak, baju mahal, dan sekarang dia sedang experience hilang benda tu. Mana-mana orang akan rasa susah nak boleh tahan bila kemewahan tu diambil. Tapi Mus'ab bertahan sampai dia berjaya meloloskan diri secara rahsia, dan diikut para sahabat yang berhijrah pergi ke Habasyah. Sahabat yang pergi ke Habasyah ni cerita, yang hidup susah di Mekah ni pun pergi ke Habasyah jadi lagi susah. So bayangkan bagaimana Mus'ab feel, bagaimana Mus'ab rasa hidup mewah, pergi sana, bahkan lebih daripada semua kesusahan tu, yang paling mereka sedih adalah mereka jauh daripada Nabi SAW. Nabi ada di Mekah, para sahabat ni ada di Habasyah. Habasyah ni panjang cerita dia. Bahasa tak masuk, makanan tak masuk, cuaca tak masuk, semua serba-serbi tak masuk lah. Ternanti-nanti bila boleh balik semula ke Mekah. Dan kita kena ingat, dalam masyarakat Arab tidak ada konsep berhijrah ni. Dia orang tak boleh fikir pun, kalau kita ni IC dah ada Malaysia ni, tak boleh imagine pun dia boleh migrate pergi tempat lain dan settle dekat situ. Dia akan pergi travel tapi dia akan balik. Tidak ada konsep berhijrah. So bila dia orang pergi ke Habasyah, ia sangat susah. Tapi di Habasyah, Mus'ab bin Umair menekuni sahabat-sahabat Nabi yang dah senior, belajar banyak benda apa yang mereka dah lebih awal belajar daripada Nabi SAW. Dan diisi masa tu, sampailah berlaku satu peristiwa. Ini panjang kisah Nasirah, tapi saya refer je supaya tuan-tuan tahu. Ada sekali tu Nabi SAW baca Quran di kota Mekah, dan semua Quraisy terkagum-kagum mendengar Quran tu dan sujud secara spontan. Sehingga orang ingat Quraisy semua dah masuk Islam. So tersebarlah berita, tak tahu siapa tweet, sampai ke Habsyah. Orang di Habsyah dengar berita tu, sangat gembira, semua pack barang dan berangkat balik. Sampai kat Mekah tengok, kata masuk Islam dah semua. Tak ada pun. Rupanya dia orang dapat fake news. Bukan fake lah, dia tersalah interpretasi. Tapi waktu tu Mus'ab pun balik sekali. Balik semula ke Mekah setelah beberapa bulan. Orang pertama yang dia pergi jumpa siapa? Dia pergi jumpa Nabi SAW dulu. Kemudian baru dia pergi jumpa ibu dia. Ibu dia kata, celaka kau Mus'ab, aku punya rindu kat kau. Kau anak aku. Kau balik daripada jauh ni, kau tinggal rumah senyap-senyap, kau balik, kau jumpa Muhammad dulu sebelum kau jumpa aku. Dan Mus'ab kata, wahai ibu, aku lebih cintakan Muhammad SAW daripada kau. Dan mak dia dah fikir, ini kalau main kasar memang anak aku tak makan. So dia try main dengan cara baik. Dia kata, Mus'ab, tinggallah, kita baik semula, kita balik semula hidup macam dulu, happy. Aku bagi semua harta kat kau, kau ambil lagi banyak. Dia offer semua tu. Tapi Mus'ab masih kata, no, aku tak akan balik kepada agama ni. Bahkan dia ajak ibulah yang masuk Islam. Dan ibu dia tak boleh terima idea masuk Islam ni.
Dan ibu dia kata, kalau kau masih macam ni, aku akan penjarakan kau balik. Time ni Mus'ab kata, hari tu sekali bolehlah. Kali kedua ni kalau ibu penjarakan saya akan bunuh orang yang nak penjarakan saya tu. So dia bincang, dia tak boleh go dah. Dia kata kat ibu dia, macam ni lah, ibu ambil jalan ibu, saya ambil jalan saya. So mereka berpisah. Tapi ibu dia kata, satu syarat, kau keluar ni jangan ambil satu apa pun harta daripada keluarga ni. Even ada riwayat yang sebut baju yang dipakai itu pun dia suruh buka. So baju tu baju bapak dia dulu, baju mahal dan sebagainya. So daripada budak yang paling kaya, influencer, famous, dan bayangkan dengan perfume dia yang orang boleh bau daripada jauh. Dan ada riwayat cerita budak-budak muda lain akan buat perfume nak tiru bau yang Mus'ab pakai tu. Mungkin pergi beli kat Maidin ke mana nak bagi ada bau macam Mus'ab. Level tu. Dia keluar pada hari tu dalam keadaan tidak ada satu sen pun harta. Betul-betul sehelai sepinggang lah keluar, disebabkan semata-mata dia nak ikut Nabi SAW. So kalau kita tukar scene ni, Nabi SAW pun sedang struggle di Mekah ni. Sahabat yang balik daripada Habsyah tadi, sebahagiannya balik semula ke Habsyah. Situasi sangat susah di Mekah, sehinggalah pada tahun ke-11 11 sebelum tahun 11 kenabian, lepas Nabi pergi ke Taif, Nabi balik tu, Nabi mula approach orang yang pergi datang haji. Kan? Quraisy ni dah buat kempen dah, pasang banner, bagi pamphlet. Setiap kali musim haji, dia orang bagi pamphlet, jangan dengar Muhammad ni, dia gila, dia tukang sihir, itu dan inilah. Tapi Nabi akan pergi ke setiap kemah ni. Nabi pergi ke setiap kemah. Dan Nabi pergi bukan pergi kosong. Nabi pergi tu dengan Abu Bakar As-Siddiq ataupun Ali yang dah ada info dah. Dia macam masuk kawasan Dun lah. Kawasan Dun ni ada apa masalah masyarakat kat sini. Dia ada total profile. Siapa ketua kaum dia, apa kelebihan, apa kekurangan, apa benda yang kalau kita offer dia orang suka. So Nabi pergi approach ni setiap kemah ni. Panjang dalam buku Sirah Hikmah tu, kalau buka ada bab tu. Cerita setiap kabilah ni Nabi offer ni sampai semua tak terima offer tu. Sehingga pada hari tu, pada hari yang Nabi SAW jumpa dengan 6 budak muda daripada Yathrib ni, Nabi tak ada dengan Abu Bakar, tak ada dengan Ali pun, Nabi SAW. Dan Nabi nampak ada 6 orang budak muda macam backpackers datang buat haji. Kalau kemah-kemah yang kabilah-kabilah ni, dia adalah dia punya maktab berapa kan, ada bendera Malaysia ke, bendera negara apa kan. Yang ni duduk tepi jalan ni. Dan bayangkan Nabi SAW tak berfikir budak-budak ni boleh buat apa. Instead Nabi pergi approach budak-budak ni. Nabi tanya, kamu ni daripada mana? Dia bayangkan budak-budak, of course sahabat Nabi semua ni. Saya cerita ni bagi kita faham dulu konteks waktu tu. Dia orang lah budak-budak lah. Pergi kat situ tanya, daripada mana? Kami daripada Yathrib. Nabi ada maklumat tentang Yathrib ni. Oh, yang duduk sekali dengan Yahudi. Ya betul, kami duduk dengan Yahudi. Dan kena ingat, Yathrib waktu tu dah 40 tahun berperang. Konflik politik yang tak berakhir. Ramai senior-senior ni dah mati dah. Tun, Datuk Seri, Tan Sri ni ramai dah mati dah. Tinggal generasi muda yang nak bina balik Madinah ni, nak bina balik Yathrib ni. So Nabi SAW kata, oh, aku ada benda nak cerita. Aku nak cerita, boleh tak dengar? So kata, budak muda tak ada benda nak buat kan? Okay, boleh. Dan Nabi SAW pun cerita tentang Islam. Dan dia orang kata, ini benda yang Yahudi duk cakap ni. Sebab orang Yahudi, bila ada perbualan ataupun pertengkaran dengan orang Arab di Madinah tu, dia orang akan cakap, kau tunggulah nanti Nabi datang akhir zaman, kami akan halau kamu semua ni keluar daripada sini. Sebab Yahudi ni datang daripada luar, settle down di Yathrib ni, Madinah ni, sebab dia ada petunjuk daripada kitab lama ni bagi tahu akan keluar Nabi akhir zaman di situ. Dan dia assume Nabi tu akan keluar daripada kaum dia, Yahudi. Dia tak expect Nabi akan datang daripada bangsa Arab. So dia selalu akan pandang rendah dan hina orang Arab, bagi tahu nanti Nabi akhir zaman datang, kami akan halau kamu keluar. So bila 6 orang budak ni dengar benda tu, ini yang Yahudi duk selalu cakap kat kita tu. Baik kita masuk Islam dulu sebelum dia orang. So kita akan jadi yang paling awal. So 6 orang ni bagi tahu, kami setuju, bagi masa untuk kami fikir, tak ada perjanjian apa-apa berlaku. Kami balik semula ke Yathrib. Kita jumpa balik bila?
haji tahun depan. 1 tahun punya appointment. Lama. Tahun depan tu Nabi datang, bayangkan proses ni perlahan dan Nabi sabar. Nabi dakwah lagi, datang haji tahun depan, datang 12 orang daripada Yathrib yang dah ready nak commit, kami nak masuk Islam. Berlaku perjanjian Aqabah yang pertama. Yang bestnya dekat sini adalah 12 orang ni bagi tahu, wahai Rasulullah, next appointment kita lagi setahun. Boleh tak hantar seorang guru yang boleh ajarkan kami agama dan dakwah kepada masyarakat di Yathrib? Nabi ni ada ramai sahabat yang Nabi boleh fikir ni. Nabi sebut siapa? Nabi kata Mus'ab. Ada job ni. Mus'ab pun tak ada apa kan. Harta tak ada, apa tak ada. Very easy guy. Boleh je travel. Nabi kata pergi ke Yathrib dengan 12 orang Muslim yang baru ni. Dan kau mulakan dakwah dekat Madinah. So Mus'ab bin Umair balik. Dan bayangkan Mus'ab ni dia ada projek besar ni. Dia pergi ke satu bandar baru. Kalau kita boleh sebut macam satu kawasan parlimen baru. Sebab baru habis PRN saya guna contoh senang sikit nak faham. Dan kau kena make sure seluruh masyarakat dalam kawasan parlimen ni dengar mesej ni dan terima dakwah ni. So Mus'ab pergi, Nabi SAW akan jumpa balik Mus'ab bila? Tahun depan. So Mus'ab bin Umair pergi, dia orang Mekah, dia tak pernah pergi Madinah, dia tak biasa, dia pergi settle down, dia duduk dekat rumah seorang sahabat nama dia As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah ni budak muda yang budak muda yang semangat, yang inovatif macam itulah. So sampai di sana dia kata orang Madinah ni beza dengan orang Mekah. Orang Mekah dia punya kerja banyaknya business, trade, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, ambil barang, jual, trade. Dia tak ada pertanian. Bila pergi ke Yathrib, majoriti orang kerja apa? Kerja pertanian. Tanam apa? Harum manis. Tanam apa? Tanam kurma. Kebun-kebun kurma paling banyak ada di Madinah. So As'ad ibn Zurarah dengan Mus'ab ibn Umair ni, Mus'ab ibn Umair duduk rumah dia. Mereka akan pergi waktu lunch hour macam ni. Orang rehat kan, lepas dah berkebun daripada pagi rehat, dia akan pergi duduk dekat tepi-tepi kebun tu, cerita pasal Islam. So dekat Yathrib ni ada 2 orang watak penting yang kita kena ingat nama dia. Usaid ibn Khudair, Sa'ad ibn Mu'adh. Ada seorang lagi, 3 orang. Sa'ad ibn Ubadah. 3 orang ni adalah 3 pemuda yang dilihat sebagai harapan Yathrib. Buat podcast, macam-macam lah. Dia dalam kalangan orang muda tu dia dah terkenal dan orang lihat dia orang ni boleh jadi leader, dan dia orang memang dah leader pun. Tapi dia orang ni rasa terancam bila ada orang datang, sebab 12 orang ni kecil je. 12 orang ni basically naik 2 kereta je lah. 12 orang ni 12 orang ni sedang mulakan kerja dakwah di Yathrib, yang ada Yahudi, yang ada Khazraj, ada Aus, konflik, perang, zon perang ni. Dia pergi ni masuk zon perang. Sa'ad ibn Mu'adh kata, siapa dia ni, datang daripada mana ni, duk cakap dengan orang-orang yang lemah dalam kalangan kita dan menukar kefahaman mereka ni. Dia duk approach orang-orang bodoh kita, dia kata begitulah. So Usaid ibn Khudair ni ada dengan Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh kata, kalau bukan As'ad ibn Zurarah yang host Mus'ab tu adalah cousin aku dah pergi dah gaduh. Tapi sebab dia cousin aku malas nak gaduh dengan family ni. Apa kata kau pergi settlekan. So Usaid ibn Khudair ni, siapa dia? Dia second man kepada Sa'ad ibn Mu'adh ni. Tak ingat nama ni tak apa, ingat je jalan cerita ni. Usaid ni pergi, dia bawa tombak, dia pergi dekat Mus'ab ibn Umair dan juga As'ad ibn Zurarah yang sedang duduk. Dia kata, kau ni siapa orang luar masuk tempat kami ni? Ni macam something kan. Masuk ke kawasan kami ni. Sama ada kau belah sekarang dengan cara baik atau ada pertumpahan darah. Usaid sebut begitu. Mus'ab bin Umair, satu orang muda yang berkaliber, yang smart. Dia tahu kalau kita lawan ego Usaid ni, of course benda akan jadi kacau lah. So dia kata, aku respect kau bos kawasan ni abang long kawasan. Tapi apa kata kalau kau dengar dulu aku cakap apa? Kalau kau suka, kau boleh terima. Kalau tak,
aku dengar cakap kau akan keluar. Basically Mus'ab letakkan projek dakwah dia dalam keadaan yang sangat berisiko. Kalau orang tu tak dengar, dia kena keluar. So Usaid ibn Khudair pun duduk sebab dia rasa macam okay, dia ni cakap make sense. At least aku dengar dulu, aku tak dengar pun lagi. Dia dengar Mus'ab bin Umair baca surah, beberapa surah Al-Lail dan sebagainya. Dia baca surah-surah tu. Usaid bin Khudair kata, "Wish, beritahu aku macam mana aku nak masuk agama ni." Terus dia dah tertarik. Mus'ab bin Umair kata, "Balik mandi, bersihkan, pakai pakaian bersih, datang balik, aku akan bacakan syahadah untuk kau masuk Islam." Dia pun balik dengan, dalam sirah tu cerita, rambut dia masih basah, menitik-nitik ni, tak lap lagi apa semua. Kalut nak masuk Islam ni. Laju datang, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata, okay, sekarang aku dah masuk Islam. Aku ada seorang ni, kalau kau boleh Islamkan dia, Yathrib ni semua akan masuk Islam. Dia tu dah jadi pendakwah dah pula dah. Baru masuk Islam tadi, dia sekarang tengah bagi referral. Dia kata, aku akan bawa dia datang sini, kau settlekan dia. So Sa'ad bin Mu'az tunggu ni, mana dia Usaid ni pergi kata nak halau. Lepas tu dia datang tengok, apa rambut basah ni, tak pakai gel apa benda ni. Dia kata, Sa'ad bin Mu'az kata, ni muka tadi pergi lain, balik macam lain. Sa'ad bin Mu'az, Usaid ni fikir macam mana aku nak cakap dengan Sa'ad ni. So dia datang, dia buat cerita. Usaid kata dekat Sa'ad bin Mu'az, aku dengar ada orang duk rumah-rumah kata ada orang nak pergi bunuh cousin kau, As'ad bin Zurarah tu. Yang tadi dia tak nak bertembung tu, dia malas nak gocoh dengan dia punya saudara tu. Dia dengar ada orang nak datang kacau tu, dia jadi ini family punya hal ni. So dia pun pergi dan masyarakat kaum dia tengok Sa'ad bin Mu'az pergi. Oh, dia kata okey, Sa'ad akan settlekan ni Mus'ab punya hal ni. Sa'ad bin Mu'az pergi tengok, mana dia? Oh, kena trap. Kata tak ada, tak tahu, tak jadi pula, tak ada orang pula serang. Usaid kata, cuba kau dengar dia cakap apa. Sa'ad kata, aku cakap baik-baik, kau keluar atau aku kena handle benda ni dengan cara kasar. Sekali lagi Mus'ab cakap benda yang sama je. Itu okey, aku respect kau, ketua tempat ni. Kau duduk dulu, aku cerita, kau cuba dengar, kalau kau suka kau terima, kalau tak aku keluar. Sa'ad bin Mu'az kata, takkan aku nak tak gentleman kan, kena gentleman. Dia pun duduk, dia dengar. Sa'ad bin Mu'az kata, okey, macam ni lah. Macam mana nak masuk Islam? Kata sekali lagi balik, mandi, tukar pakaian bersih, datang, ucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Sa'ad bin Mu'az ni, dia tak sabar. Dia kata, kalau aku dah masuk Islam, seluruh kaum aku kena masuk Islam. Dia pun balik semula kepada kaum dia. Kaum dia semua tengah tunggu. Kata, tadi pergi muka macam lain, ni datang balik muka macam lain. Dia datang, dia kata, apa yang kalian semua sebut tentang aku? Kaum dia kata, kau orang yang paling bijak, berpandangan jauh, kau leader kita orang, kau smart. Okay, bagus. Lepas tu Sa'ad bin Mu'az kata, aku dah masuk Islam. Siapa dalam kalangan korang ni yang tak ikut masuk Islam, engkau dengan aku dah tak ada apa. Jangan cakap dengan aku, tidak ada sebarang hubungan aku dengan siapa yang tak masuk Islam. Kaum dia macam, itu dia, apa jadi ni? Apa yang berlaku ni, bagi tahu dulu kan. So Sa'ad bin Mu'az kata, semua orang kalau nak tahu apa berlaku, pergi jumpa Mus'ab ibn Umair. Bayangkan, hanya dalam satu petang, macam domino effect. Seorang masuk Islam, satu kaum masuk Islam. Tu smartnya Mus'ab bin Umair. Selepas tahun ada appointment kan, Nabi SAW sedang menanti apa dia Mus'ab punya performance ni kan, capai KPI ke tak capai KPI ni, nak bagi bonus banyak mana ni. Datang tu dia 70 orang dia bawa, mewakili kaum dia yang beratus-ratus tu. 70 orang datang, bukan hanya nak mengambil perjanjian dengan Nabi SAW. Perjanjian itu dipanggil perjanjian Aqabah yang kedua. Powernya Mus'ab bin Umair, dia bukan hanya mengajarkan Islam, dia create satu suasana, satu vibe dekat Madinah tu. Semua orang ternanti-nanti nak jumpa siapa dia Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat, dia orang tak ada gambar, dia orang tak ada video, dia orang tak boleh tengok. Dia orang dengar cerita Mus'ab, membuatkan semua orang macam. Mus'ab kata, kalau kau rasa aku ni best ni, kau bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So datang, semua bersumpah dengan Nabi SAW, mengambil bai'ah.
Dan semua kata, wahai Rasulullah, kami siap sedia untuk menerima engkau masuk hijrah ke Madinah. Buat apa kau hidup dekat Mekah macam ni? Susah. Orang sakiti engkau, orang dera engkau. Nabi SAW kata, aku tunggu perintah daripada Allah SWT. Aku ada je green light daripada Allah SWT. Aku akan berhijrah. Dan sahabat mula berhijrah seorang demi seorang. Al-Bara' menceritakan siapa yang first kali datang. Mus'ab datang, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum datang, kemudian Bilal datang, kemudian list tu datang. Nabi SAW adalah kemuncak yang akan datang. Dan kemudian Nabi SAW berhijrah. Bayangkan ni, Mus'ab punya kerja ni siapkan, dan tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak mendengar mesej Islam. Mus'ab buat kerja kira all out lah. Pagi sampai malam, cover semua. Dan bila Nabi SAW masuk berhijrah ke Madinah, tidak ada hari yang lebih bahagia, lebih cerah, yang lebih happy bagi orang Madinah melainkan pada hari itu. Maksudnya macam mana? Mus'ab berjaya mewujudkan satu suasana, semua orang celebrate Nabi SAW masuk. Dan bayangkan, dia orang tunggu daripada pagi. Bukan hanya Muslim sahaja yang menanti, Yahudi pun menanti. Ada orang duduk panjat pokok, tengok daripada jauh. Dah sampai ke belum kan? Bila sampai, dia orang bergendang menyambut Nabi SAW, meriah. Dan semua tu adalah kerja yang dilakukan oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Dan saya tengok jam dah semakin singkat. Saya pendekkan sikit cerita dia. Kemudian kita tahu bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi SAW membina balik Madinah tu. Ada proses persaudaraan dan sebagainya. Ada ketika kalau sahabat-sahabat Nabi tengah duduk, tengah ada dekat luar, kat pasar dan sebagainya, dia nampak Mus'ab bin Umair datang. Mus'ab bin Umair, dia akan datang dalam keadaan dia pakai pakaian yang paling murah, yang paling kasar, yang ada compang-camping. So satu hari Nabi SAW tengok, Nabi sedih, Nabi sebab. Dan Nabi kata, ini satu pemuda yang dulu dia adalah standard yang paling tinggi lah, pakaian yang paling cantik, paling selesa, paling ni. Dan lihat dia bagaimana hari ni. Kulit dia pun, dulu kulit dia lembut, kulit dia sihat. Sekarang kulit dia mengelupas, dia kerja keras, hidup susah. So Nabi SAW sebut satu hadis. Nabi kata, nanti akan datang satu zaman, kamu akan pakai pakaian lain waktu pagi, kamu akan pakai pakaian lain waktu malam. Nak kata ada special dress pagi, special dress nak masuk tidur. Kamu akan makan menu lain pada waktu pagi, kamu akan makan menu lain pada waktu malam. Dan kamu akan menghias rumah kamu seperti Kaabah. Maksudnya rumah tu decorated, cantik, like. Para sahabat yang dengar ni jadi macam Allah kan. Dan itu hadis yang disebut melihat kepada kehidupan Mus'ab tu. Dan Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, adakah kita pada hari ini lebih baik daripada mereka yang pada hari yang seperti itu? Nabi SAW kata, pada ketika kita tengah susah macam ni, kita jauh lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesan hadis ni, nanti saya akan beritahu kat ending. Kalau saya lupa, ingatkan. So Nabi SAW menjalani kehidupan, dan Mus'ab terus bekerja keras sampai berlaku perang Badar. Dan dalam perang Badar, Mus'ab bin Umair dipilih untuk pegang panji. Pegang panji ni adalah job yang paling kritikal. Sebab kalau panji ni jatuh dalam perang, dia kalah. So dalam banyak-banyak sahabat tu, Mus'ab bin Umair yang pegang panji dalam perang Badar. Dan habis perang Badar tu ada tawanan perang kan? Ada tawanan perang. Salah seorang yang ditawan tu adalah abang kepada Mus'ab bin Umair. So Nabi SAW pesan dekat para sahabat, layan semua ni tawanan perang ni dengan baik kan? Jangan sakiti, jangan kasari. So Mus'ab tengah pergi jalan ke situ, dia nampak abang dia dalam tahanan. Dia pergi kat sahabat-sahabat Nabi yang tengah jaga tu, dia kata, yang ini ni mak dia ni kaya ni, tekan sikit ni, bagi hantar banyak sikit duit. Dia cakap dekat sahabat-sahabat. Dan abang dia kata, Mus'ab, kau cakap macam tu, aku abang kau. Dan Mus'ab bagi punchline dekat situ. Dia kata, yang ni, yang lain-lain, yang ni abang-abang aku, hang bukan. Dia nak kata ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jauh lebih kuat daripada ikatan darah antara aku dengan kau. Dan seterusnya saya terus kepada perang Uhud. Habis perang Badar, berlaku perang Uhud. Perang Uhud ni adalah perang yang sangat menyedihkan. Peringkat awal Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat, ada satu jabal ni nama dia Jabal Rumah. Rumah tu panah. Bukan rumah kita tu, rumah. Okay. Nabi kata, sahabat yang duduk atas ni, apa pun jadi jangan
jangan turun. Apa pun jadi jangan turun. So berlaku perang, dah pesan dah kat atas ni jangan turun. Berlaku perang kat bawah ni, dia macam easy sangat. Baru mula dah nampak menang dah. So Quraisy semua dah undur. So harta rampasan perang bertebaran ada dekat medan tu. Dan kena ingat, orang bila pergi perang, dia macam 2-3 bulan tak pergi buat kerja. So dia nak cover balik kos tu macam mana? Antara lain adalah daripada harta rampasan perang. Setiap anggota tentera tu akan dapat bahagian yang akan diagihkan oleh Nabi SAW. So ramai orang yang dah aim, perang dah habis dah, kita pergilah cepat ambil harta rampasan perang. Sahabat Nabi yang in charge kat atas ni beritahu, Nabi kata apa jadi pun jangan turun. So dia salah faham dekat situ. Dia kata itu kalau tengah perang, ini perang dah habis. So sebahagian besar daripada atas ni turun. Khalid Al-Walid yang masa ni belum masuk Islam, dia antara general perang yang paling sharp dalam sejarah dunia, bukan hanya dalam sejarah Arab, dalam sejarah dunia. Dia hanya pernah kalah sekali je, tactical, itu pun dengan Nabi SAW. Selain daripada itu dia tak pernah kalah. Sehingga kan Umar Al-Khattab terpaksa pecat dia sebab bimbang orang terlalu yakin kepada Khalid lebih daripada Allah SWT. Faham tak? Maksudnya kalau Khalid ada dalam tim kita ni, kita confirm menang. Dia rasa macam tu. Dan Umar kata, ini bahaya ni. Kita menang kerana Allah SWT, dan dia pecat Khalid. Dan dalam sirah kita akan nampak Khalid dan Umar ni selalu ada macam ni sikit lah, ketegang sikit. Tapi Umar Al-Khattab pada ketika Khalid Al-Walid meninggal dunia, dia kata menangislah kerana tidak ada ibu yang akan melahirkan lagi anak seperti Khalid Al-Walid. So dia sebenarnya bukanlah personal, tapi dia benda tu dia sebab dia kena jaga. So Khalid Al-Walid nampak tentera memanah ni dah turun dan dia buat counter attack. Counter attack tu kalau ada gambar ke ada peta ke senang sikit nak cerita. Di counter attack tu laju dan diserang balik orang Islam dan berlaku kucak-kacir. Dan saat ini adalah saat paling kritikal untuk Mus'ab bin Umair kerana berlaku kucak-kacir. Saya lupa nak cerita satu benda. Mus'ab bin Umair ni muka dia, wajah dia sangat mirip dengan Nabi SAW. Dia ada iras Nabi SAW. So ada seorang lelaki nama dia Ibn Qami'ah nama dia. Dia ni yang aim nak bunuh Nabi SAW, dan dia yang berjaya memanah Nabi sehingga Nabi SAW memukul Nabi SAW sehingga baju besi Nabi SAW, Nabi pakai helmet, baju besi tu ada besi tepi ni tertusuk masuk ke dalam pipi Nabi SAW dan gigi Nabi SAW patah. Dan mereka laungkan mata Muhammad telah mati, orang Quraisy ni laungkan, sehingga moral tentera Islam semua jatuh. Sebab kalau Nabi SAW wafat, habislah apa lagi tinggal untuk perang kan. So Mus'ab bin Umair dia fikir, macam mana aku nak alihkan perhatian, sebab dia juga memegang panji dalam perang ni. Perang Badar tadi siapa pegang panji? Mus'ab bin Umair. Dalam perang Uhud juga Mus'ab bin Umair memegang panji. So dia bersorak memanggil musuh lari ke satu arah sehingga mereka distracted. Mereka, kalau mereka terus tu, mereka sebenarnya dah boleh nampak dah Nabi SAW, Nabi ada kat situ. Tapi Mus'ab yang plan untuk distract tentera ni, dan semua tentera kejar dia dengan sangkaan dia sebenarnya sedang melindungi Nabi SAW. Semua orang pergi dan dia pegang bendera. Mereka libas, terputus tangan kanan dia. Bendera tu jatuh, dia angkat dengan tangan kiri dan dia terus lari jauh daripada Nabi SAW. Mereka ambil pedang dan libas tangan kiri dia. Jatuh bendera tu. Mus'ab angkat bendera tu dengan dua tangan dia yang berbaki dan diletak dekat dada dia, dan dia terus mara ke depan sehingga kemudian mereka tusuk dia dan hancurkan tubuh dia lah, basically. Bunuh Mus'ab bin Umair. Tapi itulah tindakan yang sebenarnya telah meredakan serangan terhadap Nabi SAW, dan dia basically pada momen itu mengorbankan nyawa dia untuk menyelamatkan Nabi SAW. Habis perang, kita tak pernah join perang kan. Kita tak boleh imagine macam mana perasaan, emosi, suasana. Bayangkan Quraisy semua dah balik. Dia adalah dialog yang berlaku tu. Tak apa kita cerita kalau kita ada kesempatan cerita kisah Uhud. Dan mereka kena pergi dan tengok seorang demi seorang siapa yang meninggal.
Tuan-tuan bayangkan, ini sahabat Nabi, kawan kita macam office mate ni pergi tengok, mungkin dalam keadaan yang sangat ngeri. So Nabi pergi daripada satu tempat ke satu tempat, satu sahabat ke satu sahabat tengok, sampailah jumpa jenazah Mus'ab ibn Umair. Bila tengok Mus'ab ibn Umair, Nabi SAW menangis. Menangis yang sangat teruk, Nabi nangis. Dan Nabi suruh para sahabat ambil kain untuk ditutup. Bila ambil kain, saya baru tahu, saya baca sirah selama ni, saya tak perasan, rupanya mereka memang akan bawa atau letakkan di satu tempat kain-kain kafan prepare. Kalau mati, ambil daripada kain dia. Maksudnya bukan ada funding untuk beli kain kafan tu. Bawa personal punya, simpan. So bila pergi ambil kain yang Mus'ab bin Umair ada, kain dia tu sangat kecil, tutup kepala nampak kaki, tarik ke bawah tutup kaki nampak kepala. Dan Nabi SAW kata, lihatlah pemuda yang dulu hidup penuh dengan kemewahan ini, pada saat dia meninggal ni, kain pun tak cukup untuk menutup jenazah dia. Dan Nabi SAW suruh para sahabat ambil pelepah-pelepah tamar dan tutup belah bahagian kaki. Dan para syuhada Uhud ini dimakamkan di Uhud. Kalau siapa yang pergi ke Uhud, plan nak pergi atau pernah pergi, tahu Jabal Uhud tu, Nabi SAW sebut Jabal Uhud ni, kita mencintainya, dia mencintai kita. Itu hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, bila pergi ke Uhud, kirim salam kepada para syuhada Uhud, nescaya mereka akan menjawab salam tu. Jangan kamu sangka mereka telah mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So makam Mus'ab ibn Umair ada di situ. Dan sahabat Nabi ni kan dah kemudian berkembang, empire Islam semakin besar. So sahabat-sahabat Nabi ni bila ada orang hidang makan yang special, ni dah lama dah ni lepas Mus'ab meninggal, bila ada makanan special dihidangkan je, dia orang menangis. Sebab mereka teringat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang pernah enjoy something macam ni, tapi dia memilih Islam dan hidup derita. Dan hari ni kita, dan mereka akan sebut, bila dapat baju baru, mereka akan sebut, Mus'ab tak experience ni semua ni. Sebab dia orang ingat hadis tadi tu, yang waktu susah tu jauh lebih baik hubungannya dengan Allah SWT. So para sahabat ni ada yang jadi bimbang, dan Mus'ab tu menjadi satu tanda aras lah untuk para sahabat ni berfikir dan rasa muhasabah tu. So kalau kita lihat ada beberapa maklumat lagi, dia ada berkahwin, dia ada seorang anak perempuan, dan Nabi SAW sendiri yang pergi menyampaikan berita kewafatan ataupun syahidnya Mus'ab bin Umair ni kepada isteri dia. Balik daripada Uhud tu, isteri dia menangis sangat teruk, sehingga Nabi sebut, sebelum tu Nabi kata, pakcik engkau Hamzah radhiyallahu an syahid. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah menerima dia dan sebagainya. Kemudian dia kata, abang kau pun syahid dalam perang Uhud. Nabi SAW susun, sebut pakcik dulu, sebut abang dulu, lah sekali baru sebut suami. Dan kita boleh bayang betapa berdebarnya dia nak tunggu mana Mus'ab. Dan Nabi kata Mus'ab bin Umair pun mati, syahid. Dan isteri dia menangis, dan Nabi kata, nescaya suami ni ada tempat yang istimewa dalam hati isteri dia, melebihi mana-mana lelaki yang lain dalam hidup. So demikian Nabi SAW terus mengenang Mus'ab bin Umair. Dan kita belajar daripada kehidupan Mus'ab bin Umair ni, yang pertama, jangan silau dengan kemewahan. Tak salah hidup serba-serbi cukup, tapi make sure hati kita berada di landasan yang betul, menghambakan diri kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali ambil harta dengan jalan yang haram, kerana Allah SWT yang menentukan dan memegang rezeki setiap hambanya. So jangan, tak apalah langgar sikit hukum, ambil sikit harta. No. Lebih baik kamu hidup susah dalam keadaan kamu patuh kepada perintah Allah, daripada kamu hidup senang dalam keadaan kamu langgar perintah Allah SWT. Semoga Allah bantu kita semua. Sebab hari ini kita diuji dengan macam-macam cara lah. Macam-macam daerah, macam-macam penjuru datang dan menguji keyakinan dan keimanan kita. Dan kita belajar daripada Mus'ab juga adalah, bila kita percaya satu benda tu, kita pegang, dan kita sanggup berkorban apa sajalah untuk benda yang kita percaya tu, termasuklah sehingga nyawa pun. Dan kita boleh bayangkan syahid tu dah syurga level tinggi dah. Bayangkan di hadapan Allah SWT nanti, di timbangan Mus'ab bin Umair tu akan ada kota Madinah tu.
kita pergi Madinah ni, kita pergi umrah tu, kita pergi tu kita kena ingat ini Mus'ab bin Umair punya, dia itulah peneroka kota Madinah ni. Dia yang usahakan dan kemudian Madinah tu menerima Nabi SAW dan hari ini menjadi kota Nabi SAW dan Nabi pun dimakamkan di situ. Jadi itulah sedikit kisah Mus'ab bin Umair, seorang lelaki yang hebat, usia awal 30-an waktu meninggal dunia dan legasinya panjang sampai hari ini. Semoga kita didik anak-anak kita juga dengan sikap yang macam itulah. Tough, cintakan kebenaran, tidak silau dan terberdaya dengan kepopularitian Instagram, TikTok, semua-semua ni. Tak salah, tapi kena jaga. Dan juga dengan kemewahan dan kesenangan hidup yang melampau. Alright. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Semoga Allah SWT rahmati dan jadikan kita semua orang-orang yang tetap di atas kebenaran sehingga nafas kita yang terakhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.